TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazil ali jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litullab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila kullu tullab wa kullu muallimin wa kullu muslimin wal muslimat. Wa al-yawm sanata'allamul maddah an-nahwu was-sarf wa qabla an nabda' hayya nanzuru ila syakhsiyah dhuyufuna al-yawm. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba, ma'ana fi studio Ustaz Muhammad Nasim Yusof Ali. Kaifa hal ya Ustaz? Alhamdulillah, Muhammad Nasim Yunus Ali. Masya Allah, syukran jazilan ya Ustaz. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz dekat sini. Dan mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm ya Ustaz? InsyaAllah fi hadha al-yawm sanata'allam ma'an fi maddati an-nahwu was-sarf. Okey, baik. Murid-murid sekalian, kita nak mempelajari mata pelajaran Nahwu dan Saraf. Jadi pelajar, siapkan buku nota dan juga pen anda untuk kita dapatkan tips bagaimana menjawab soalan kita pada hari ini. Baik Ustaz, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustaz kongsikan kepada pelajar-pelajar di rumah sana? InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari madah an-nahwu was-sarf. Mudah-mudahan kita semuanya dapat manfaat daripada segmen kali ini. Terima kasih. Tafadhal ya Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Langsung saja kita insya-Allah pada pertemuan hari ini kita sama-sama melihat iaitu pelajaran An-Nahwu was-Sarf S106 bagi pelajaran Nahwu dan Sarf. Pertama sekali kita lihat format ya pentaksiran STAM bermula tahun 2020 bagi mata pelajaran Nahwu dan Sarf S106. Para pelajar yang di luar sana, mohon maaf sebelumnya, kita lihat pertama sekali sebelum kita masuk secara detail pelajaran kita ini, lihat terlebih dahulu maklumat umum untuk kita pada kali ini insya-Allah. Pertama, S106 bagi pelajaran Nahwu dan Sarf ini kita ada dua kertas. Jenis instrumen dia, kedua-duanya adalah ujian bertulis. Adapun jenis item bagi kertas satu iaitu objektif aneka pilihan dan bagi kertas dua subjektif. Baik. Kemudian bilangan soalan bagi kertas 1 S106 palang 11 iaitu ada dua bahagian. Qismul alif atau bahagian A, bahagian Nahwu 25 soalan. Kemudian bahagian B yakni qismul ba Saraf sebanyak 15 soalan. Jawab ke semua soalan iaitu sebanyak 40 soalan. Baik. Kemudian bagi bahagian penama kertas 2, kita lihat di situ juga ada dua bahagian, kertas 1 dan bahagian A dan bahagian B. Bahagian A yakni Nahwu kita ada 3 soalan dan bagi bahagian B Saraf kita ada 2 soalan. Baik, adapun jumlah markah kertas 1 terlebih dahulu ada 40 markah. 40 soalan, 40 markah. Maknanya jawab 1 dapat 1 markah, jawab 2 dapat 2 markah sampai akhir. Dan untuk kertas 2 bahagian B ada 2 bahagian juga iaitu qismul alif yakni bahagian Nahwu, kemudian qismul ba yakni Saraf. Qismul alif kita ada 3 soalan dan qismul ba kita ada 2 soalan, jawab 5 soalan. Wajarannya kertas 1 40 markah ya dan kertas 2 kita ada 60 markah. Jadi total 100 markah. Waktu yang diperuntukkan adalah sejam 15 minit. Dan untuk kertas 2 jam setengah. Ini maklumat umum lah, semua saya fikir dah tahu dah. Dan kita lihat seterusnya kitab atau buku teks yang digunakan pakai pada kali ini. Kita ada 3 kitab. Nahwu ada 2 dan Saraf ada 1 kitab. Kemudian sukatan pelajaran. Walaupun kita lihat ada 3 buku ya, namun
kita ada fokus. Fokusnya hanya berapa tajuk? Kita lihat. Nahu kita ada 11 tajuk. Ya. Dan untuk sorof kita ada 4 tajuk. Jadi jumlah 15 tajuk. Baik, contoh arahan. Sebelum kita masuk segmen seterusnya, kita lihat antara arahan-arahan yang ditanya nanti, iaitu bagi aras pengetahuan, konstruk pengetahuan, konstruk kepahaman dan konstruk kemahiran. Dalam konstruk kemahiran ini dia ada 2. Pertama, mengaplikasi dan yang kedua, menganalisis. Jadi, kalau kita pecahkan kepada aras soalan, yang pertama ini adalah aras rendah. Yang tengah, aras sederhana dan yang akhir, aras tinggi. Baik, untuk aras rendah ataupun pengetahuan, ini pengetahuan lebih kepada hafalan. Arif ni ta'rif, maknanya hafalan lah. Ta'rif, mahwa, mahya, udhkur, mal murad, ayyin, ini semua hafalan. Pelajar wajib hafal. Dan untuk kepahaman, ada istakhrij, keluarkan, hawil, hati, mal farq, apa perbezaan. Jadi kalau pelajar memahami, dia tahu perbezaan antara A dan B, contoh. Begitu. Sahih, betulkan. Dan untuk kemahiran, kawin, masil, beri contoh, bina ayat, wadih, jelaskan, bayin dan sebagainya. Ini adalah contoh arahan yang kita akan lihat pada segmen seterusnya, insya-Allah. Dia ada pengetahuan, dia ada kefahaman dan juga kemahiran dalam nahu dan juga sorof. Dan selepas ini Ustaz, kita nak minta tips daripada Ustaz untuk nahu terlebih dahulu. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi kita nak berehat seketika. Pelajar-pelajar jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tariq ilan Najah STAM Ishrin Wahid wa Ishrin. Ibku ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan menjadi ila bernamij Tariq ilan Najah STAM Ishrin Wahid wa Ishrin. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak belajar tips untuk menjawab soalan bagi mata pelajaran Nahu dan juga Sorof untuk kertas 1 bahagian A dan juga bahagian B. Tafadhal ya Ustaz. Syukran jazilan dari Aiman, insya-Allah. Baik. Kita langsung saja kepada segmen yang kedua ni, iaitu kita lihat kepada soalan contoh. Baik, soalan contoh ini seperti saya sebut tadi, kita ada 2 kertas, ya, al-waraqatul ula dan al-waraqatul tsaniyah. Untuk kertas 1, kita lihat qismul alif ataupun qismun nahwi. Ada soalan dekat sini, kita lihat. Soalan dia, pertama dia kadang-kadang dia tanya ta'rif. Dia letak ta'rif dulu. Di sini adalah ta'rif ni. Kalau kita lihat di atas ni, ta'rif. Apa itu al-fa'il? Al-fa'il huwa al-ismu al-musnad ilahi fi'lun ala tariqati fa'ala aw shibahuhu. Untuk makluman pelajar di sana, kadang-kadang dalam ta'rif ini, dalam soalan di-highlightkan isim. Kadang. Ada kala di-highlightkan ala tariqati fa'ala. Dan pada soalan kali ini, kalau kita lihat, di-highlightkan pada shibahu. Okey. Jadi kadang-kadang ditanya, mal murad bil isim? Ditanya, mal murad bil isim? Dia mal murad ala tariqati fa'ala. Dia tanya begitu. Tapi kali ini kita lihat au shibahuhu. Dia tanya mal ladhi yashmalu bima tahtahu khat fi ta'rif al-fa'il as-sabiq. Okey, apa yang maksudkan dengan shibahuhu ni? Okey, kita lihat kat sini ada jawapan, ya. Al-mudhaf, ismul maf'ul, as-sifatul mushabbaha li ismil fa'il, kemudian dal ismul istifham. Di sini kalau kita faham tajuk dia, maka jawapannya apa kira-kira? Saya nampak ada perkataan shibhu tu Ustaz. Ya. Jadi kalau pada jawapan ada musyabbah tu Ustaz. Alhamdulillah. Betul ke Ustaz? Cik Aiman aja dah tahu dah ni. Hebat, barakallah. Jadi jawapannya betul, ya, tepat sekali. Iaitu as-sifatul musyabbah. Alhamdulillah, barakallah. Jadi mudah sebenarnya, tak susah. Jadi fokus kepada tajuk. Tajuknya adalah fa'il, kemudian apa yang dia highlightkan. Baik. Kemudian soalan kedua kita lihat bayin. Bayin ini, kalau kita lihat tadi pada aras soalan, bayin ini lebih kepada aras apa nama tadi tu, tinggi, ataupun analisis. Dia mampu analisis, ada aras tinggi. Bayin hukum. Kemudian sabab. Kadang-kadang pelajar dia hanya lihat bayin, dia tak lihat sabab. Jadi di sini sengaja saya merahkan biar pelajar fokus kepada soalan, mampu memahami soalan. Baik, bayinu hukmu ta'nis fi'il wa sababu fi jumlah al-muallimatu syarahat ad-darsa amam al-fasli. Apa hukum?
Yang kedua, sebabnya apa? Sebab dia apa? Fi'ilnya kat sini mana? Mana fi'ilnya? Bain ta'nis fi'il. Fi'ilnya menjadi mu'annas. Ini fi'il. Syarahat adalah fi'il. Dan fi'ilnya adalah ta'nis. Fi'ilnya adalah ta'nis. Jadi kenapa mu'annas? Dia tanya begitu. Okey. Jadi jawapannya apa kira-kira? Yang depan tu dah betul Ustaz, wujub ta'nis. Cuma ada dua lah Ustaz. Ada dua, wujub ta'nis ada dua. Betul. Jadi kenapa dia wujub? Wujub di sini pertama at-ta'nis li'anna al-fa'il ismu zahir ataupun wujub at-ta'nis li'anna al-fa'il dhamir. Kena tengok, kita lihat kat sini isimnya zahir ke ataupun dhamir. Kita lihat kat situ. Baik. Jadi jawapannya adalah alhamdulillah wujub at-ta'nis li'anna al-fa'il dhamir. Mana dhamirnya? Dhamir muttasil. Okey. Baik, langsung kepada soalan yang ketiga atau soalan seterusnya. Man nasib? Man nasib al-maf'ul mutlaq fi qawlihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubinan. Nasib maknanya amil. Apa amil dia? Ini dalam tajuknya kita kalau lihat tajuknya adalah maf'ul mutlaq. Dalam maf'ul mutlaq dia ada amil. Ada 3 amil. Pertama fi'il, kedua masdar, yang ketiga sifat atau al-wasfu. Kira-kira yang mana? Jadi jelas dah kat sini kan. Kalau betul, kita hafal, pelajar kalau hafal dia akan tahu mana yang tak betul tu dhamir lah. Tak betul yang tak betul tu dhamir. Tapi yang ditanya nasib bagi ayat ini. Amil bagi ayat ini. Inna fatahna laka fathan mubinan. Apa nasib dia? Amil dia apa? Fi'il. Fi'il. Ya, baik. Ini yang penting pelajar mampu memahamilah ya, insya-Allah. Baik, saya yakin pelajar mampu. Soalan seterusnya, iqra al-qit'ah. Ini antara bentuk-bentuk soalan yang ditanya ya, iaitu baca. Maksudnya pelajar dituntut untuk memahami dan membaca. Memahami dan membaca tanpa baris. Contoh kat sini pada ayat dia, qad anzalallahu al-Qur'anal Karim lailatal qadri hudan linnas wa tanziluhu mutadarrijan. Ini tajuknya kena tahu. Apa tajuk dia kira-kira? Apa tajuk dia? Tajuknya adalah na'at. Tajuk na'at. Okey, baik. Ma na'ul hal fi maaf, bukan na'at, maksud saya hal. Hal. Ma na'ul hal fil jumlah as-sabiqah. Apakah jenis hal pada ayat di atas? Apa jenis dia? Saya cuba Ustaz. Baik. Saya ambil dal Ustaz. Dal. Okey, tepat sekali. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Ini betul belaka dari tadi ni. Tahniah ya. Ghairu muntaqilah mushtaqah. Okey, tahniah ya. Kemudian kita lihat istakhrij, antara soalan lain. Keluarkan, istakhrij, keluarkan. Al-mabni lil majhul fi qawlihi ta'ala. Ini ayat Al-Quran lah ni. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'. Okey. Istakhrij al-mabni lil majhul fi qawlihi ta'ala. Apa mana mabni lil majhul? Di sini ada qila alif abli'i. Ba qila juga aqli'i. Jim qila juga ghidha. Dal abli'i aqli'i. Baik, silakan. Saya rasa qila tu dah betul Ustaz. Yep. Dan yang kedua tu ghidha. Ridha. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Betul sekali. Tahniah. Okey, jawapannya adalah qila dan ridha. Barakallahu fik. Hebat ni. Jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya, kita lihat huruful jar. Ini tajuknya huruful jar. Huruful jar yadullu ala intihai ila ghayah. Ada 3. Yang di-X-kan ni apa kira-kira? Ini bentuk soalan dia begini. Memang ada ya, antara contoh-contohnya lah. Alam X kemudian hatta. Okey, ma X fi rasam al-bayani as-sabiq. Okey, jawapannya apa? Yang ni agak keliru sikit. Agak keliru sikit. Saya cuba mungkin jawapan dia ba Ustaz. Ba. Sebab dia kata huruf jar ya dulu ala intahal ghayah. Intihai ila ghayah. Jadi saya rasa ba Ustaz. Ba. Sebab yang keliru dia Ustaz, sebab yang lain pun huruf jar juga huruf jar juga, semuanya huruf jar. Tapi di sini yang kita nak ni intihai ghayah. Dia ada macam-macam. Fokus kena faham lah, fokus dia kena tahu. Walaupun huruf jar ni disebut ada 20, tapi dia ada sub dia, ada tajuk-tajuk dia. Ada soalan ikhtar ibarat ataupun jumlah as-sahihah.
Dia semua ni jumlah ni, tapi dia nak jumlah yang sahih. Ikhtar, pilih. Jumlah fi'liyah. Fokus kepada arahan fi'liyah. Jumlahnya jangan ismiyah. Kalau di sini jumlah ismiyah, tolak. Pertama, jumlahnya jumlah fi'liyah. Dan fi'il dia adalah fi'il mudhari'. Kena clear di situ. Kita highlightkan. Fi'ilnya fi'il mudhari' majzum. Majzum bihasfi harfi illah. Okey, silakan. Apa Cik Aiman, apa jawapannya kira-kira? Kalau alif tu dia mudhari' juga, Ustaz? Ya. Kalau yang jim tu mudhari' juga. Saya cuba jim, Ustaz. Jim. Okey. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Okay, tapi baik. sangat mengelirukan lah, Ustaz. Mengelirukan. Jadi di sini kena faham yang di sini adalah hazaf huruf illah. Di naja, yanja. Di sini hazafnya huruf illah. Okey, baik. Kaifa? Bentuk soalannya. Bagaimana? Kaifa yusagu al-fi'l al-madhi as-sulasi al-mu'tal ain ila al-mabni lil majhul. Mu'tal ain. Fi'il mu'tal ni ada mu'tal fa, ada mu'tal ain, ada mu'tal lam. Yang dia nak ni mu'talnya mu'tal ain. Kena clear kat sini. Highlightkan mu'tal ain. Mu'tal ain juga disebut sebagai fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Okey. Apa jawapannya kira-kira ni? Ada yang tahu? Silakan Dayang Iman. Okey, Ustaz. Nampak macam lain sikit tu. Dal tu macam lain sikit. Betul ke? Apa jawapannya? Saya rasa huruf dal tu, Ustaz. Dal. Ikhlas. Alhamdulillah. Barakallah. Betul sekali. Ikhlasul kasri awil dhammi awil ishmam. Hayakallah. Barakallah. Baik. Imla al-farag. Isi ruang kosong. Okey. Marratu bi rajulin. Apa? Marratu bi rajulin. Ini namanya na'at. Na'atnya ada dua. Na'at hakiki, na'at sababi. Jadi langsung saja jawapannya adalah fadilatin. Sesuaikan dengan umumnya. Okey, baik. Okey, qismus saraf. Okay, baik, Ustaz. Jadi itu kita lihat di antara soalan-soalan yang ada, Ustaz, ya. Okey, baik, Ustaz. Seterusnya. Okey. Untuk bahagian saraf, saya hanya bagi dua soalan ni lah, tak banyak. Iqra al-qit'a thumma ajib anil as'ilah. Baca, ya bunayya igtanim syababaka wastathmir waqtaka ila al-akhir. Alif, ba, jim, dal. Dia highlightkan kalimat-kalimat ni. Ayin hamzah wasal fil harf. Fil harf ni ada dua, am dengan al. Okey. Dia jawapannya apa? Dal. Alif lam. Okey. Sebab dia alif lam. Alif lam ni adalah huruf alif lam ni. Okey. Kemudian ayin hamzatul wasal fil fi'l amr as-sudasi. Jawapannya adalah ba. Okey. Ba. Istathmara. Okey, baik. Dan yang terakhir ya, untuk bab ibdal, ma na'ul ibdal li kalimah as-sabiqah. Sayaidu, jayaidu, jawaizu. Ini ibdal dari apa ke apa? Ibdal waw hamzah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Ibdal waw hamzatan yang insya-Allah saya yakin semuanya mumtaz. Alhamdulillah, mumtaz. Barakallah. Mungkin astarih qalilan ya, Ustaz. Baik. Ayuhal musyahidun, mungkin astarih qalilan ibqu ma'ana fi barnamij Tariq ila Najah STAM 20 Wahid 20. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses STAM 2021. Pada hari ini kita nak ambil tips panduan menjawab soalan untuk mata pelajaran Nahwu dan juga Saraf. Baik, Ustaz, untuk segmen pada kali ini apa pula yang akan kita pelajari tips daripada Al-Fadhil Ustaz? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cik Aiman ya. InsyaAllah kita langsung saja Al-Waraqah Al-Thaniyah, kertas 2. Baik. Kertas 2 ni untuk para pelajar di sana kita ada dua bahagian. Bahagian alif dengan bahagian ba. Samalah seperti kertas 1 juga. Untuk bahagian alif ada 3 soalan. Bahagian ba, yakni sorof, kita ada 2 soalan. Wajib jawab semua soalan, yakni 5 soalan. Tak ada pilihan soalan. Dulu ada pilihan tapi format terbaru bermula tahun 2020, jawab ke semua soalan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan kalian semua. Baik. Pada setiap soalan ada 4 bahagian. Alif, ba, jim, dal. Baik, kita langsung saja. Qismun Nahwu. Bahagian alif. Di antara soalan dia, mal murad bil marfu'ain. Okay, apa maksud dengan marfu'ain? Di sini kadang-kadang soalan-soalan ini popular, cuma kadang-kadang terlepas pandang kita kadang-kadang ya. Baik. Huwa ma kana marfu'an bil fi'li aw shibil fi'li.
Okey, ini jawapan yang padat. Tak payah syarah panjang lebar. Nahu ni dia bukan syarah. Nahu ni dia direct saja kepada to the point. Udhkur huruful jar la tajurru illa bidzahir. Seperti saya sebut tadi, huruf jar ada 20. Tapi yang disebut la tajurru illa bidzahir dia ada sab'ah. Wajib hafal lah. Ini semua hafalan. Mundu, hatta, rubba, waw, ta, ka. Waw dan ta. Waw ni wallahi, tallahi. Ini huruf-huruf la tajurru illa bidzahir. Baik. Soalan seterusnya, mal farqu. Cuba pelajar di sana baca soalan. Mal farqu baina an-nasiba wa an al-mukhaffafa min as-saqilah. Ini soalan pertama. Dalam satu soalan ada dua arahan. Ayyat ijabataka bil misal li kulli minhuma. Di pelajar minta saya para pelajar jangan segera terburu-buru jawab. Pahami soalan. Yang kedua, highlightkan ada berapa arahan dalam soalan itu. Dalam ini ada dua arahan. Pertama, mal farqu. Yang kedua, bil misal. Highlightkan. Supaya jangan kita hanya jawab satu saja kemudian kita abaikan yang di bawah, kita rasa dah tenang. Ya? Baik, jadi pertama al farqu. An-nasibah hiya allati la taqa'u ba'da alima wa nahwa. Al-misal. Bil misal, al-misal uridu an adrusa. Langsung bagi jawapan seperti ini. Clearkan. Jangan jawab panjang lebar kemudian langsung jawab seperti ini saja. Kemudian an al-mukhaffafa min as-saqilah. Apa perbezaan an-nasibah dengan al-mukhaffafa? An al-mukhaffafa min as-saqilah allati taqa'u ba'da alima. Kalau yang di atas la taqa'u ba'da alima. Al-misal alimtu an yadrusu. Kalau ada alima walaupun ada an, kerana an ini setelah alima maka yadrusu, bukan yadrusa. Sebab ini. Baik. Ini hafalan. Semua ni hafalan ya, hafalan ta'rif. Hawil, bentuk arahan. Al-af'al al-atiyah ila sigha bina' lil majhul ma taghyiri ma yulzam. Apa yang perlu tukar, awak tukar. Okey, baik. Contoh, kataba Muhammadun arisalah. Soalan kedua, qala Umaru al-haqqa. Soalan ketiga, istaghfarat. Kenapa istaghfarat? Sebab Fatimah. Mu'annas. Az-dhunuba minallah. Sekarang yang ditanya, hawil, ubah, tukar fi'il berikut kepada majhul dan tukar apa yang perlu tukar. Mana fi'il pada ayat-ayat ni? Kataba, qala, istaghfara. Inilah fi'il. Tukar kepada majhul. Okey, jawapannya apa? Kataba menjadi kutibat. Di sini kataba, tapi kenapa kutibat? Kerana arisalatu muannas. Di sini highlightkan. Kita lihat matching tak matching. Okey. Qala qila al-haqqu. Istaghfarat menjadi ustughfirat adz-dzunub. Ustaz, kenapa ada tak di sini? Kenapa ada tak kat sini? Kerana di sini dzunub. Dzunub ini adalah jamak daripada zambun. Apabila jamak, maka di sini muannas. Okey, baik. Kemudian wadih. Ini arasnya aras tinggi ataupun analisis. Ya, analisis. Kaifiyatu bina'ul majhul lil af'al al-atiyah. Cara-cara membina fi'il berikut, fi'il-fi'il yang diberi ni kepada majhul. Lil majhul. Okey, baik. Tadahraja. Tadahraja dhamma awal wasani wa kusira ma qabla al-akhir. Jadi hakikatnya stam ni semua ni hafalan sebenarnya, majoriti hafalan. Okey. Dhammakan yang awal dengan yang kedua. Tadahraja menjadi tuduh rija. Begitu. Tuduh rija. Tuduh rija. Ba'a, bagaimana ba'a? Ba'a ni fi'il mu'tal. Mu'talnya mu'tal ain ataupun fi'il ajwaf. Ba'a. Ada salah satu aujuh. Yajuzu fihi ala salasati aujuh. Al-kasru wad-dhammu wal-ishmam. Al-kasru ba'a menjadi bi'a. Kalau ad-dhammu bu'a ataupun ishmam bi'a. Itu maksud dia. Jadi untuk fi'il mu'tal ajwaf atau fi'il mu'tal ain dia ada 3 wajah, 3 rupa. Begini kaedah dia. Semua ni hafalan. Masil. Ini pun aras tinggi. Masil lima ya'ti. Jumlah fiha ziyadatu ma ba'da an. Setelah an, maksudnya setelah an ada ma. Setelah an ada ma. Bagaimana kita nak gabungkan? Combinekan an ba'da ma. Amma ma ba'da an. Okey. Contoh, amma.
Amma qalilin liyusbihunna nadimin. Jumlatun fiha ziyadatun ma ba'da ba. Maknanya ma setelah ba. Okey. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ini ayat Al-Quran lah. Bagian ini semua huruf jar. Yang tajuknya tajuk huruf jar. Okey, baik. Sahih. Betulkan. Dalam stam, dia tak ada betul ke salah. Right, pangkah, tak ada. Barangkali jarang. Saya tak pernah nampak. Tak pernah ada soalan seperti itu. Wallahu a'lam akan datang. Saya pun tak tahu. Yang jelas selama ini dalam soalan stam yang ada, betulkan. Ini bukan betul atau salah. Betulkan yang salah. Itu maksud dia. Jadi marartu birijalin karimin. Maksudnya ayat ini salah. Para pelajar dituntut membetulkan yang salah pada ayat ini. Mana kesalahannya? Aina wajhul khata'? Okey. Jadi marartu birijalin karimin adalah khata' pada karimin. Kenapa? Rijal jamak. Rijal kan jamak, rajulun mufrad, sedangkan karim mufrad. Ini jamak, tak matching. Maka kena matchingkan, kena sesuaikan. Kurama atau kiram atau karimina. Okey, baik. Contoh lain, ra'aitu tiflan tabaki fil lail. Di sini tifl muzakkar, sedangkan tabaki muannas. Jadi tak kena. Maka kita kena sesuaikan. Tiflan yabaki. Ini kaedah. Jadi sebenarnya mudah aja nahwu ni, cuma kena fokus. Baik. Unsur-unsur dalam i'rab. Pelajar dia mengatakan i'rab ni agak susah. Saya kata i'rab ni tak susah. Yang penting kita fokus kepada dalam i'rab ni 3 perkara. Unsur ini wajib ada. Pertama, mauqi'. Yang kedua, halat. Yang ketiga, alamat. Kalau pelajar mampu jawab 3 perkara ni, insya-Allah selesai. Baik, kita lihat contoh. A'rib. Ini memang aras tinggi lah sebab pelajar dituntut untuk analisis. A'rib ma tahtal khat i'raban taman fima ya'ti. Izdahamat asy-syawari' bil murur was sayarat. Izdahamat jam. Padat. Muannas. Syawari' ini adalah jamak taksir. Maka dia kena muannas. Izdahamat asy-syawari'. I'rab asy-syawari'. Syari' mufrad dia, jamak dia syawari', jalan raya. Okey, baik. Asy-syawari' fa'il. Fa'il marfu'. Ini namanya mauqi'. Marfu' halat. Kan? Dan yang ketiga alamat, wa alamatu raf'ihi dhammah. Tak boleh para pelajar jawab direct seperti ini. Fa'il marfu' bidhammah. Ini kurang. Tak boleh. Memang kita saya diberi maklumat berkenaan tentang i'rab ini. Jika para pelajar hanya jawab langsung direct dengan dhamma, dia tidak ada wa alamatu raf'ihi, di sini ada kekurangan sikitlah. Ada kekurangan sikit. Kemudian ra'aitu 15 imra'atan. Imra'ah tamyiz mansub wa alamatuhu bil fathah. Kenapa tak jawab wa alamatu nasbihi? Boleh wa alamatu raf'ihi di atas. Yang bawah ni wa alamatu nasbihi boleh, atau wa alamatuhu. Hu ni kembali kepada nasab. Jadi macam ni boleh. Tak boleh, yang tak boleh tu maksud saya adalah tamyiz mansub bil fathah direct. Tak boleh. Yang bolehnya tamyiz mansub wa alamatuhu bil fathah. Baik. Qismu ba. Bahagian soraf. Mal hukmu idza dakhalat hamzatul istifham ala hamzatil wasl al maftuhah. Dia ada hamzah wasl al maqsurah, ada hamzah wasl al maftuhah. Yang ditanya idza dakhalat hamzatul istifham ala hamzatil wasl al maftuhah, berbaris atas. Dan ma'adzikri misal. Maksudnya dalam satu soalan ada 2 arahan. Pertama, mal hukmu, dan yang kedua, al-misal. Jangan hanya jawab yang atas, misal kita abaikan. Di sinilah kadang-kadang pelajar near miss ataupun terlepas markah-markahnya yang sepatutnya didapat, tapi dia careless kepada arahan. Okey, la tuhzafu hamzah wasal wa tubqa suratuha wa taghayyara suratuha bi ibdali alifat. Misal, ni yang di atas adalah hukum la tuhzaf. Hukumnya la tuhzaf.
Al-misalnya adalah ar-rajulu hadir. Atau jawab seperti ini boleh. Yang penting ada nampak hamzatul istifham kat sini. Tapi kalau pelajar jawab tanpa hamzatul istifham, hanya alif sahaja, kita tak terimalah. Itu kaedah cara jawab yang padat. Kemudian wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Pelajar dituntut untuk baca ya. Jadi pada ayat ini istinadan bil ayat as-sabiqah, berdasarkan kepada ayat di atas, ditanya beberapa soalan. Apa ma hukmu harakah hamzah wasal li kalimati isbiru? Apa hukum dia? Okey, kemudian udhkur mawadi' hamzah wasal lil kalimah allati tahtaha khat. Apa maudhu' dia? Kalimat yang bergaris bawah. 1 2 3. Kemudian hawil kalimat ikhtilaf yang terakhir itu kepada fi'il amr beserta syakil, bariskan. Baik, kita langsung saja lihat kepada jawapan. Okey. Jadi untuk hukumnya wujub. Kalau pelajar jawab sekedar al-kasru saja tak terima. Wajib jawab wujub. Wujubul kasri. Ada pelajar kadang-kadang jawab al-kasru, al-fathu, ad-dhammu. Di sini terlepas markah lah, terlepas markah. Jadi wajib, sebab ditanya hukum. Hukum sama ada wujub ataupun jawaz ataupun la yajuz. 3. Jadi udhkur mawadi', madhi yang kalimah wan talaqa ni adalah madhi khumasi. Kemudian imshu amr sulasi. Kemudian illa ikhtilaq masdar khumasi. Boleh? Dan yang terakhir, hawil, ubah kalimat ikhtilaq yang masdar tadi tu, ni kan masdar, kepada fi'il amar dan beri baris. Ikhtilaq jadi ikhtaliq. Alhamdulillah, insya Allah. Baik. Kemudian soalan seterusnya, ma aslul kalimah al-atiyah? Apakah asal kalimat kepada kalimat-kalimat berikut? Ini tajuk ibdal dan i'lal. Qaimun, nayaif, zarqa, awasil. Okey. Kita lihat. Qaimun asalnya qawimun. Maksudnya waw tukar kepada hamzah. Qaimun jadinya. Nayaif asalnya adalah ya, nayayif. Okey. Zarqa asalnya bukan hamzah, alif tukar kepada hamzah. Awasil wawasil. Barakallah. Alhamdulillah. Okay, baik. Waddih. Ini aras tinggilah. Waddih malladhi hadasa min al-i'lal fi ma ya'ti. Maqamun. Okey. Cara jawabnya padat. Pertama kita jawab asal. Apa asal maqamun? Maqawamun. Okey. Nukilat, kemudian dia berubah. Nukilat harakatil waw ila sakin sahih. Harakat waw ini ditukar kepada qaf. Dan qaf berubah kepada waw. Harakat dia. Jadi apa? Maqaumun. Okey. Kemudian ubdilatil waw alif limunasabatil fathah al-manqulah. Waw ini pula ditukar kepada alif kerana bersesuaian dengan baris di atas. Okey, baik. Adapun pelajar nak jawab syarah seperti ini boleh, bagi soalan seperti ini boleh syarah, atau ada option kedua. Ini option kedua. Iaitu pelajar jawab direct dalam kurung ini. Iaitu dengan syarat pelajar harus jawab dengan berbaris lengkap. Kalau sekadar jawab begini je, tak ada baris, itu tak terimalah. Maknanya wajib beri baris. Maqwamun, maqaumun dan maqamun. Ini cara jawab yang option kedua. Yang ini option pertama dengan syarah. Option kedua dengan kalimat itu direct ditulis dengan diberikan baris, insya-Allah. Baik, terima kasih. Sebelum ini dia yang kita boleh dapat daripada mata pelajaran kita pada hari ini, Nahu dan juga Sorah, Ustaz. Baik, dan selepas ni Ustaz nak bagi tips mumtaz Nahu dan juga Sorah. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin nastarih qalilan. Baik, insya-Allah. Safa takunu ma'ana fi barnamij Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alhamdulillah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses STAM 2021 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nasim membicarakan tentang tips menjawab soalan dalam Nahu dan juga Sorof. Baik Ustaz, untuk segmen pada kali ini Ustaz nak berikan tips mumtaz. Baik murid-murid, pelajar-pelajar fokus kepada apa yang Ustaz nak berikan kepada anda semua. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih. InsyaAllah pada segmen kali ini kita akan lihat beberapa tips untuk para pelajar di luar sana supaya mumtaz dalam madah ataupun pelajaran Nahu dan Sorof. Dan tips yang saya kongsikan pada kali ini adalah sangat penting bagi subjek Nahu dan Sorof ataupun pelajaran Nahu dan Sorof. Pertama sekali al-hifz, hafalan. Dan yang kedua al-fahmu, yang ketiga at-talkhis, yakni ringkasan ataupun rangkuman, dan yang terakhir at-tadribat, yakni latihan. Para pelajar di luar sana perlu faham, bagi subjek Nahu dan Sorof ini adalah tidak boleh awak terhafal. Awak nak mumtaz, awak wajib hafal. Hafal di sini ada fokus. Pertama sekali hafal at-ta'rifat. Ta'rifat ni maknanya definisi lah. Definisi bagi setiap tajuk. Awak dah hafal belum? Cuba pelajar tanya diri sendiri, saya tanya diri saya, kita semua tanya, dah hafal ke belum bagi tajuk-tajuk yang kita nak pelajar tadi, 15 tajuk tadi tu. Ada takrif dah hafal ke belum? Itu soalan pertama. Yang kedua, hafalan itu juga termasuk aqsam wal anwa', pecahan-pecahan, bahagian-bahagian dan jenis-jenis dia. Okey, ada berapa? Fa'il ni ada berapa? Hukum dia. Kena hafal. Kemudian awamil, unsur-unsur, faktor-faktor, ahwal, keadaan-keadaan, hukum-hukum dan syarat-syarat. Inilah yang perlu fokus hafal bagi pelajaran Nahu dan Sorof. Lepas awak hafal, baru fokus kepada yang kedua, faham. Kadang pelajar ni dia lebih nak mendahulukan memahami padahal dia belum hafal. Lepas faham, baru kepada talkhis, buat rangkuman sesuai pahaman dan juga hafalan. Dan terakhir, barulah buat latihan. InsyaAllah Allah beri kejayaan agar dapat mumtaz dalam subjek Nahu dan Sorof. InsyaAllah. Baik. Untuk itu, kita lihat pertama sekali cara membuat nota. Nota ringkas. Bagaimana caranya? Buat nota ringkas dalam satu helai ataupun nota padat. Dalam setiap helai ada satu tajuk. Contoh, sebelum kita lihat nota ringkas, kita lihat dulu terlebih at-ta'rifat li mawdu'atin nahwi. Tajuk Nahu ni ada berapa? Buat fa'il, naib fa'il, maf'ul mutlak. Saya sebut tadi Nahu ni ada 11 tajuk. Buat 11 tajuk itu ta'rif dulu. Ta'rif dulu. Ta'rif dia hafalkan, ta'rif, hafalkan semua ta'rif. Ini semua ta'rif ini. Ya. Kemudian lepas awal hafal ta'rif, ya, ta'rif dua helai lah, kita buatlah dua helai ta'rif. Kemudian kita buat li mawdu'atis sorof pula. Sorof. Hamzah wasl ni apa? Hamzah qata' ni apa? Ibdal, i'lal ni apa? Idgham ni apa? Hafalkan ta'rif dia. Contoh i'lal ya. I'lal ni ada i'lal bil naqli dan i'lal bil hazaf. Kena hafal semua ni. Ini semua hafalan. Awak dah hafal, insya-Allah. Bila mana dalam soalan itu jenis soalannya jenis soalan mahwa atau mahia ataupun arif, awak dah kuasai dengan membuat rangkuman seperti ini, insya-Allah. Kemudian buat nota padat setiap helai bagi per tajuk. Sekarang tajuk pertama fa'il. Fa'il ini ada berapa hukum dia? Hukum ada 3. Marfu', at-ta'akhur 'anil fi'il, kaunuhu mawjud. Ini namanya aqsam wal anwa'. Pecahan-pecahan dia. Syibul fi'il ada 7 pecahan dia. Hafalkan. Wujubut tajrid fi'il min alamati tasniyah wal jama'. Apa dia? Hafalkan. Hazaf fi'il boleh jawaz dan juga wujub. Ada jawaz, ada wujub. Bila jawaz, bila wujub, hafalkan. Kemudian ta'nis fi'il ma'al fa'il. Ini adalah sub tajuk bagi tajuk besar. Kemudian taqdimul maf'ul 'alal fi'il wal fa'il. Ada yajibu takdim. Kemudian yajuzu takdim. Kalau awak buat dengan secara ringkas, padat, nota-nota setiap tajuk seperti ini, mana awak dah fokus, insya-Allah Allah beri kemudahan. Kemudian yajibu takdimul fa'il 'alal maf'ul. Bila? Ada berapa? Buat sehelai cukup dah, insya-Allah.
Kemudian yang kedua, naib fa'il. Tajuk kedua, naib fa'il. Saya tak bagi semua tajuk lah, hanya beberapa tajuk supaya menjadi panduan bagaimana cara para pelajar di luar sana nak membuat nota padat bagi setiap tajuk, sehingga bila awak nak buat latihan-latihan, tinggal rujuk ni je, selesai insya-Allah. Naib fa'il, hukum dia ada berapa? Bagaimana cara membina fi'il majhul kepada majhul? Ya. Contoh, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il maftuh, fi'il maftuh bi ta' mutawa'ah, fi'il maftuh bi hamzah wasal, fi'il sulasi al-mu'tal ain lil majhul. Tadi kita dah sebut tadi, mu'tal ain ni maknanya fi'il ajwaf. Ada seberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara membina? Cara binanya bila? Ini hafalan, semua ni hafalan. Jadi rata-rata semua hafalan. Kemudian hukum harakatul fa' as-sulasi al-mu'tal ain idza usnida ila dhamir. Apa hukum dia? Hukum harakat dia. In kana mu'tal bil waw wajib al-kasri. Al-fa' aw al-ishmam. In kana mu'tal bil ya wajib ad-dhammi aw al-ishmam. Kena tahu semua ni. Kemudian harakatu ma qabla ain ifta'ala wa infa'ala. Kalimat-kalimat fi'il yang wazannya, desainnya seperti ifta'ala dan infa'ala. Contoh. Di sini ditulis contohnya ikhtara. Ikhtara adalah ifta'ala. Sebenarnya ikhtara ni ikhtawara. Jadi ikhtara, kan? Ifta'ala. Kemudian infa'ala, inqada. Ya, ini kaedah. Awak buat nota padat begini, bila dapat soalan, insya-Allah awak dah ada. Selai saja cukup, setiap bab selai. Kemudian kita lihat maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni adalah tajuk baru bagi 2020, bermula tahun 2020. Maf'ul mutlaq buat tajuk begini. Selesai begini. Al-farqu bainal fi'il wal masdar. Apa perbezaan antara fi'il dengan masdar? Al-fi'il ma yadullu ala syai'aini al-hadas wa zaman. Al-masdar ma yadullu ala al-hadas faqat. Okey. Awamil fil maf'ul mutlaq. Awamil. Unsur-unsur ataupun amil. Faktor. Fi'il. Al-wasfu. Al-masdar. Tadi kita dah lihat pada kertas 1. Kemudian ahwal. Ahwal keadaan maf'ul mutlaq. Muakkad bil fi'li, mubayyana lil naw', mubayyana lil adad. Buat seperti ini. Ma yanubu 'anil maf'ul mutlaq. Ada berapa? Buat. Mention seperti ini, insya-Allah. Okey, hal contoh. Ini tajuk yang berat ni, tajuk yang berat hal ini. Hal. Ada berapa anwa' hal? Muntaqilah, mushtaqqah. 1. Ghairu muntaqilah. Apa itu muntaqilah, mushtaqqah? Apa itu ghairu muntaqilah? Dalam takrif dah ada dah. Majul hal jamidah. Hukmu majul hal min mudhaf ilaih. Ini semua tentang hal. Mention. Jelaskan semua secara terperinci. Majul hal ma'rifah, majul hal jamidah, majul hal mudhaf ilaih, majul hal masdar naqirah. Sahibul hal. Arau jumhur ulama fi taqdim al-hal ala sahibiha. Hukmu majul hal mudhaf ilaih. Apa hukum dia? Ta'addudul hal li sahibiha al-mufrad atau al-muta'addad dan sebagainya. Buat rangkuman seperti ini insya-Allah. Kemudian kita lihat kepada huruful jar. Saya tak bagi semua, hanya beberapa contoh. InsyaAllah contoh-contoh seperti ini kalau awak lihat, tajuk lain beres, selesai. Huruf jar. Adat dia ada berapa? Masyrun. Kulluha muqtasun bil asma' wa ta'amalu fiha al-jar. Ada berapa? Min, ila. Disuruh sebut huruful jar masyrun, udhkur arba'an. Itu pelajar kadang-kadang pening. Kenapa dia tak tahu ada 20 huruf jar? Nak keluarkan yang mana satu? Okey, baik. Wa ta'amalu fil istisna ada berapa? Huruf jar ni ada yang berfungsi sebagai istisna. Khala, hasya, ada. Huruful jar bilaula. La yajurru illa bid-dhamir. Laula ya, laulaka contoh. Laulahu. Ada dhamir. Dia tak boleh laula ini, tak boleh melainkan kena ada dhamir. Itu maksud dia. Huruful jar la yajurru illa bid-dhahir ada sab'ah. Yang tadi dalam soalan tadi. Isti'malat huruful jar ataupun ma yakhtassu bijar. Isti'malat. Min untuk apa?
Apa kegunaan dia? Isti'malat. Kegunaan dia apa? Min ini. Ila hatta lam. Apa kegunaan dia? Isti'malat dia apa? Li'intihai ghayah. Tadi dalam soalan dah lihat. Kan? Betul, Ustaz. Kemudian ala. Apa isti'malat? Ala dia apa? An. Apa isti'malat? Kegunaan dia apa? Kaf. Ka. Min. Ba. Apa isti'malat? Buat rangkuman seperti ini, insya-Allah clear. Jadi kadang-kadang pelajar bila lihat kitab saja dia pening kepala sebab dia tak tahu bagaimana nak membuat rangkuman per bab, hanya sehelai saja. Hukum ziyadatu ma ba'da ada 2. Min, 3 maaf, an, ba. Jadi kita dah lihat dalam soalan tadi kan, amma, fabima, okey. Ya, cuba buat mimma, amma, fabima. Selesai masalah, insya-Allah. Kaf dan sebagainya. Baik, kita lihat kepada bagaimana kaedah membuat talkhis untuk saraf pula. Hamzah wasal. Hamzah wasal, mawadhi' hamzah wasal fil harfi. Ada 3. Fil harfi, fil af'al, fil asma'. Ya. Harakat hamzah wasal ada berapa? Wujubul fathi, wujubul kasri, wujubud dhammi, jawazud dhammi wal kasri wal ishma'. Kalau disuruh sebut udzukur harakatu hamzah wasal, sebutkan saja, dah ada begini dan seterusnya, insya-Allah sampai hamzah qata'. Apa perbezaan hamzah wasal dengan hamzah qata'? Perbezaan dia apa? Boleh lihat daripada ta'rif. Kemudian ibdal. Huruf ibdal ada berapa? Ada 9. Kam huruful ibdal? Kadang pelajar itu pun pening kepala nak jawab. Huruf dia 9. Dirangkumkan menjadi hadata mutiya. Okey, contoh. I'lal, apa? Berapa anwa' dia? Idgham. Apa itu idgham? Al-ghardu minal idgham. Apa tujuan idgham? Takfif. Tujuan dia dan sebagainya. Buat begini, insya-Allah. Baik, kita lihat beberapa nota minda. Tadi talkhis adalah nota padat. Nota ringkas. Sekarang kita lihat pada nota minda. Kaedah-kaedah ni banyak cara untuk pelajar mampu mendapat mumtaz. Antara contoh nota minda kita lihat. Ini yang pelajar kata i'rab ni susah. I'rab ni kata susah. Pertama sekali i'rab kita ada 4. Halatul i'rab ada 4. Marfu', mansub, majrur, majzum ataupun raf'u dan sebagainya lah. Ar-raf'u bila marfu'? Bilakah dia akan jadi marfu'? Marfu' dengan dhammah. Marfu' dengan waw. Marfu' dengan alif, marfu' dengan subut nun. Okey. Kita lihat bilakah marfu' bi dhammah? Marfu' bi dhammah bila? Ismul mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' ghairu af'alil khamsah dan seterusnya. Bila marfu' bil waw? Bila mana jamak mudzakkar salim? Bila mana asmaul khamsah? Bila marfu' bil alif? Bila mana fil musanna? Bila marfu' bi subutin nun? Bila mana af'alul khamsah? Buat begini rangkuman. Kemudian mansub. Bila mansub? Mansub bil fathah. Mansub dengan apa? Mansub dengan fathah, mansub dengan alif dan seterusnya. Bilakah mansub dengan fathah? Begini. Buat semuanya buat seperti ini, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan awak diberi kemudahan, ya. Bilakah majrur bil kasra? Bilakah majrur bil fathah? Bilakah majzum bisukun? Majzum bisukun bila? Kan? Majzum bil hazaf. Tadi ada soalan, hazaf harf illah. Hazaf majzum bi hasfi harf illah. Kan? Ada soalan. Baik, ini contoh. Boleh lihatlah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, seterusnya nota minda yang seterusnya mamnu' minas saraf. Tajuk ini para pelajar ramai mengatakan agak sulit nak menguasai. Tapi saya kata tajuk ini cukup buat sehelai begini saja. Cukup sehelai. Okey, al-mamnu' minas saraf li'ila wahida li'ilatain. Li'ila wahida alifut ta'nis al-maqsurah. Alifut ta'nis dan sebagainya. Ma'al ilatain wasfiyah alamiyah. Sifat alamiyah. Nama khas. Contoh, wasfiyah ziyadatu alif wan nun, sukran, sakran, ghadban. Ini sifat. Sedangkan untuk alamiah nama khas Osman. Ya kan? Contoh lain apa? Najdan dan sebagainya. Baik. Kemudian untuk ibdal. Tajuk ibdal. Ibdal ni lagi susah dalam tajuk sorof. Sorof ini tajuk yang paling pelajar takut adalah tajuk ibdal. Ibdal keluarkan. Ibdal ni ada 4 tajuk fokus. Iaitu ibdal harufin illah hamzah,
Ibdal mafa'il ya aw waw. Ibdal hamzah, maaf, ibdal hamzah mafa'il ya aw waw. Ibdal arufun illa ba'duha min ba'd. Ibdal mukhtalifah. 4 ni sahaja sebenarnya. 4 ni sahaja. Jadi ibdal huruf illah ni ada berapa? 3. Okey, ibdal waw hamzah, ibdal ya hamzah, ibdal alif hamzah. Okey, buat begini rangkuman. InsyaAllah. Baik. Saya fikir cukup. Baik Ustaz, ini dia di antara, saya rasa kalaulah kita boleh fokus dengan nota yang Ustaz berikan ni, insya-Allah kita akan berjaya dalam mata pelajaran Nahu dan juga Saraf. Baik, dan kita nak ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Pelajar-pelajar di rumah sana jangan lupa buat latihan dan anda akan mendapat Mumtaz. Kita berakhir di sini dalam Sukses STM 2021. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.